Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur malam ini kita berada di masjid ini, dan dengan izin daripada Allah jua kita dapat duduk mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan bersempena dengan kita berada di dalam 10 hari yang terbaik, yang paling dicintai dan disukai oleh Allah, menjadikan apa yang saya dan tuan-tuan buat ini sebahagian daripada al-amalus salih yang disukai oleh Allah. Tuan-tuan, barangkali hari ini hari Isnin, ada sebahagian daripada kita yang berpuasa. 10 hari yang pertama ini dianjurkan untuk kita berpuasa. Apatah lagi hari Isnin ini sendiri memang ada sunnah untuk kita berpuasa. Orang bertanya kepada Rasulullah, sahabat tanya kepada Nabi, kenapa engkau berpuasa pada hari Isnin, Yaumul Itsnain? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari itu aku dilahirkan, pada hari itu amalan diangkat. Aku suka ketika mana amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Jadi tuan-tuan, hari ini Yaumul Itsnain, kebetulan kita berada dalam 10 hari Zulhijjah. Jadi gandaan pahala itu begitu besar. Apatah lagi hari ini tidaklah begitu panas, hujan. Kita ada peluang untuk mendirikan dan melakukan puasa dalam keadaan yang selesa. Barangkali ada di kalangan kita yang tidak berpuasa. Bukanlah semata-mata al-amalus salih yang disebut dalam hadis tadi ini merujuk kepada puasa. Kalau orang yang tak berpuasa, apa sahaja amalan yang dia lakukan hari ini diingat dan dikira sebagai sebahagian daripada amalan dia. Malam ini tuan-tuan, saya mulakan dengan muqaddimah menyebut tentang puasa ini kerana kita akan bertemu sehari dua lagi dengan puasa yang paling utama, yang paling besar, ganjarannya sangat istimewa, yang semua daripada kita sudah bersiap sedia untuk berpuasa pada hari itu. Kalau kita tak boleh puasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
tak apa, mungkin ada kekangan, halangan. Sebab ibadat sunat ni dia tak sama macam selalu saya kata. Ada orang yang Allah bagi kekuatan untuk dia puasa. Ada sebahagian orang dia tak rajin puasa, tetapi Allah membuka jalan dan peluang untuk dia buat benda lain. Sedekah umpamanya. Ada orang dia rajin sedekah. Sebab itu Allah mengagih-agihkan ibadat sunat ini tak sama antara satu dengan yang lain. Walau bagaimanapun tuan-tuan, kita jangan lepaskan peluang ni. Peluang yang mana? Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa Arafah. Jadi saya nak sebut benda tu sikit, oleh kerana pengarang kitab kita ini juga dia bawa kelebihan berpuasa pada hari Arafah. Dan saya akan juga sebut sekali lagi beberapa perkara yang disebut oleh para ulama tentang besarnya hari Arafah. Jadi mungkin ada dua isu yang kita nak bincang malam ni. Yang pertama, keistimewaan puasa Arafah. Yang kedua, keistimewaan hari Arafah tu sendiri. Hari di mana manusia berwukuf di padang Arafah. Jadi dua poin ni kita akan sentuh dalam kuliah maghrib ini insya-Allah. Baik tuan-tuan, yang pertama, kalau kita tengok dalam hadis yang popular yang selalu tuan-tuan dengar, dan ini merupakan dalil, nas, hujjah yang menunjukkan betapa besar dan penting untuk tuan-tuan semua berpuasa. Tapi sebelum daripada itu, saya nak ingatkan tuan-tuan, note, ambil catatan, tersebar dalam WhatsApp, message, ataupun mungkin dalam kuliah ataupun mana-mana ceramah, kalau ada tuan-tuan dapat, saya jawab dulu sebelum saya cerita yang hadis Arafah ni. Ada tak tuan-tuan terbaca, terjumpa orang hantar WhatsApp yang menyenaraikan tentang kelebihan-kelebihan khusus bermula daripada hari pertama? Saya boleh saja nak baca, tapi masa kita tak banyak. 1 Zulhijjah, siapa yang puasa, fadilat dia sekian-sekian. 2 Zulhijjah, fadilat dia, pahala dia, keistimewaan dia sekian-sekian. Ada tak? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Dan yang paling dahsyatnya bila? Tuan-tuan bisa dengar orang ajar atau orang suruh. Yang pertama, yang puasa Arafah ni okeylah, memang ada hadis Sahih Muslim. Biasa dengar, mesti biasanya tuan-tuan duk mengaji. Puasa Tarwiyah. Tarwiyah ni hari apa? Hari keberapa Tarwiyah? Hari ke-8. Hari jamaah haji bertolak ke Mina. Hari ke-8 kita akan bertolak ke Mina, salat 5 waktu di sana. Pagi itu lepas subuh kita akan bergerak ke mana? Pagi 9 Zulhijjah kita akan bergerak ke padang Arafah. Kerana 9 itu kita akan wukuf, bermula daripada gelincir matahari sehinggalah bermula wukuf ni, bermula daripada zuhur sampai maghrib. Kita duduklah antara waktu tu, daripada zuhur sampai maghrib tu
seketika pun kira kita dapatlah yang kata wukuf tu. Tapi kita nak cerita tadi ni puasa apa? Tarwiyah. Ada kononnya sebaran tentang hadis kelebihan berpuasa tarwiyah. Tarwiyah ni apa makna tarwiyah? Tarwiyah ni dia ada cerita kenapa dinamakan hari yang ke-8 tu hari tarwiyah. Yang pertama, dia ada kaitan dengan isu ayat. Jemaah haji cari ayat hari tu, prepare ayat. Di tarwiyah tu ada kaitan dengan ayat. Yang kedua, tarwiyah tu ada kaitan dengan hari tu dikatakan Nabi Allah Ibrahim mimpi Nabi Ismail kena sembelih tu malam tu lah. Pasal itu dinamakan tarwiyah tu ada cerita, ada dua sebab. Sekurang-kurangnya ada dua pendapat kenapa dinamakan tarwiyah. Pendeknya tarwiyah ni bila? 8 Zulhijjah. Saya kena sebut benda ni kerana nak bagi tuan-tuan jelas. Kononnya ada hadis tentang kelebihan, keutamaan, ganjaran yang besar berpuasa pada hari ke-8 tarwiyah. Jadi sebahagian kita mungkin dia akan puasa hari ke-8 tu di atas sangkaan tu lah. Hadis puasa tarwiyah hari ke-8 tu secara khusus ada ganjaran dia. Nanti kalau sempat kita baca, tuan-tuan ingat hadis itu tidak sahih. Dalam arti kata yang lain, hadis itu tidak boleh dijadikan hujjah. Hadis puasa ke-8 tarawih. Tapi boleh tak tuan-tuan berpuasa pada hari itu? Bolehlah, kerana umumnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-9 tu memang digalakkan kita berpuasa. Cuma ada tak hadis yang sebut secara khusus hari pertama macam ni, hari kedua macam ni, hari ketiga macam ni, hari ke-8 tarwiyah ada fadilat khas. Kesemua hadis-hadis tersebut tidak ada satu pun yang sabit, yang warid, yang sahih daripada Nabi. Tak ada. Cuma tuan-tuan puasa itu di atas apa? Kalau orang tanya apa siapa hang puasa hari ni, tuan-tuan nak jawab apa? Kerana hari ni hari yang Allah suka, hari yang Allah cinta, hari yang besar ganjaran dia. Yang tu jawapan yang betul. Tapi kalau tuan-tuan pegang dengan hadis yang kata buat hari ke-8 ni fadilat sekian, hari ke-7 ni fadilat sekian, yang tu palsu. Yang tu tak ada. Cuma yang benar, yang betul, yang sahih, yang memang ada dalam riwayat Muslim, yang memang Nabi sebut, Nabi kempen, hari yang ke-9 yang kita kenali dengan nama puasa Arafah. Baik. Hadis yang kita tengok tu tuan-tuan, hadis yang disebut daripada Abu Qatadah. Baik, kita baca sedikit matan dia. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyam yaumi Arafah," berpuasa pada hari Arafah, "ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu." Atau kama qal, hadis sahih rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan puasa siyam, berpuasa pada hari Arafah, Allah akan memadamkan yukaffir, Allah akan memadamkan, menyucikan, menghapuskan
untuk orang yang berpuasa pada hari tersebut. Yang pertama, as-sanah allati qablahu, dosa-dosa yang dilakukan tahun sebelum. Setahun tu clear. Cuma ada perbincangan sedikit di kalangan ulama. Dia berkata, dosa apa? Bila Nabi kata yukaffir as-sanah allati qablah, memadamkan, mengkafarahkan, menyucikan dosa setahun yang sebelum, ulama berbincang, adakah dosa yang dihapuskan itu termasuk dosa besar? Wallahu ta'ala a'lam. Ibn Taymiyah kata termasuk. Kenapa? Kerana perkataan itu umum. Perkataan tu dia tak kata dosa kecil, dia kata dosa besar, dia kata dihapuskan. Jadi ada di kalangan ulama kata dosa besar, dosa kecil, kesalahan, kesilapan, segala yang kita lakukan diampunkan oleh Allah kerana puasa Arafah. Adakah termasuk dosa besar? Ya. Sebahagian pendapat kata termasuk. Walaupun di sana ada yang mengkhususkan hanya dosa kecil, kerana dosa besar memerlukan taubat. Tapi boleh tak kita dengan harapan dosa besar juga Allah ampun? Ya, boleh jadi. Pasal itu dosa, tuan-tuan hadirin mukminin, dalam keadaan umur yang singkat, dalam keadaan keterbatasan waktu, dalam keadaan amalan kita yang rendah, yang teruk ni, hidup kita yang bergelumang dengan dosa, kita memang memerlukan keampunan Allah dan memerlukan peluang-peluang yang seperti ini. Kita memang berhajat peluang ni datang kepada kita. Pasal kita manusia ni tak lari daripada dosa. Sekali ya tuan-tuan, sehari ya, as-sanah allati qablah. Kemudian dia tak berhenti di situ. Was-sanata allati ba'dahu. Dan juga setahun yang akan datang. Setahun yang akan datang. Maknanya dua tahun. Saya dah sebut kat tuan-tuan kenapa puasa Arafah lebih besar daripada puasa Ashura. Kerana kata ulama, puasa Arafah ini khas, tak ada orang yang buat melainkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ashura, siapa lagi yang buat? Siapa lagi yang berpuasa Ashura? Yahudi. Puasa Ashura tu daripada siapa? Nabi tengok siapa buat? Yahudi. Dan hari Ashura itu berkaitan dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi tengok orang-orang Yahudi berpuasa di Madinah. Nabi tanya kenapa? Pada hari ini Allah menyelamatkan Musa daripada Firaun. Hari di mana Firaun tenggelam. Tuan-tuan kenal tak Firaun? Firaun kenal tak? Yang buat menara tu. Kenal ke tidak Firaun? Tuan-tuan, jadi bila Nabi tengok orang Yahudi berpuasa, Nabi kata ana ahaq bi Musa, aku ni lebih patut seronok, sepatutnya aku yang lebih berhak ke atas Musa daripada Yahudi. Maka kata Nabi, kita puasa. Lepas tu oleh kerana Nabi ni dia mukhalaf, dia mukhalafah, dia menyelisihi Yahudi,
Dia kata kalau Yahudi puasa 10, kita puasa 9 dan 10. Yahudi menghadap Baitul Maqdis, kita menghadap Baitullah, Masjidil Haram. Yahudi pakai buang kasut salat, kita pakai kasut. Ketika salat Yahudi buang kasut, Nabi kata apa? Kita pakai kasut. Apa sahaja yang Yahudi cukur janggut, kita simpan janggut. Kenapa? Kerana kita nak bagi berbeza. Orang Islam dia kena ada apa? Identiti dia. Orang Islam kena ada, dia panggil apa? Simah. Dia kena ada dia punya apa? Haibah. Dia kena ada dia punya ni lah, megah dia sikit kan? Dia tak boleh sama dengan orang lain. Sebab itu kalau kita tengok pada zaman Umar, dia akan buat beberapa perkara yang memang orang bukan Islam tak boleh sama dengan orang Islam. Baik. Okey. Tapi tuan-tuan, yang Arafah ni siapa? Arafah ni hari Nabi. Allah bagi dekat Nabi. Maka Allah muliakan, angkat hari ni. Dapat 2 tahun. Dapat 2 tahun. Saya nak sebut sikit pada tuan-tuan apa yang disebut oleh para ulama berhubung dengan yang dikatakan dengan hari Arafah ni. Okey. Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dia kata apa? Dia kata puasa pada hari Arafah, kata Ibn Hajar, lebih afdal, lebih besar ganjarannya berbanding dengan Ashura. Kerana Ashura itu disandarkan kepada Musa alaihissalam, sedangkan Arafah disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kata? Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dalam kitab dia Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Dia kata pasal kih tu. Kemudian kalau kita tengok pula, kenapa Arafah lebih besar, lebih utama? Kerana Arafah ini berkumpul kepadanya apa dia? Pelbagai kelebihan. Arafah tu ada pelbagai kelebihan. Sekejap lagi saya sebut kat tuan-tuan. Hari Arafah tu selain daripada tuan-tuan puasa, tuan-tuan nak buat apa lagi? Sekejap lagi tuan-tuan puasa, dia tibai lena Jahannam. Bagus boleh lah juga kan, tapi rugilah. Saya kita sebut Arafah tu ada riba. Selain daripada hari dia besar, dia lebih besar pada Ashura tu kerana hari tu hari Nabi. Dan ada beberapa benda lagi yang saya nak sebut. Okey, tapi sebelum tu kita tengok pandangan para ulama. Nabi kata Allah ampun dosa yang lepas. Apa yang tuan-tuan buat tu Allah padam. Dan satu lagi, apa yang tuan-tuan akan buat, pelik tak? Benda yang tuan-tuan akan buat pun dah padam. Yang dah buat tu tak apalah, yang akan buat tu pun dah padam. Okey, tuan-tuan note sikit. Kata para ulama, yang dimaksudkan dengan memadamkan dosa as-sanah allati ba'da, dosa tahun depan ni, tahun depan punya dosa tu padam tu maksud apa? Iaitu tuan-tuan dipelihara oleh Allah untuk buat dosa. Itu makna dia. Maksudnya tuan-tuan ni kalau puasa hari Arafah, Allah akan pelihara, Allah Ta'ala akan lindung, Allah Ta'ala akan jaga, Allah Ta'ala akan bagi hidayah. Tuan-tuan terhalang untuk melakukan dosa. Itu makna Allah padam dosa, Allah tak bagi buat.
Sebab itu tuan-tuan, yang kita duk baca al-hauqalah. Apa dia hauqalah? Zikir hauqalah apa dia? La haula wa la quwwata illa billah. Zikir tu kita pernah syarah dah dalam hadis yang kita bincang ni. Apa maksud dia? Kita nak buat baik pun kita tak boleh buat kalau Allah tak tolong, dan kalau kita nak tinggal yang jahat pun kita tak boleh tinggal kalau Allah Ta'ala tak tolong. Jadi tahun depan, oleh kerana tuan-tuan berpuasa Arafah, asbabnya Allah Ta'ala lindung. Tuan-tuan terhalang, tertutup, tercegah, terpelihara, terselamat, dan tuan-tuan tak berasa nak buat. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala selamatkan. Pasal itu kita minta dekat Allah, ya Allah, tunjukkan aku benda yang jahat dalam bentuk yang jahat, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan berikan aku kekuatan, bantu aku ya Allah untuk aku apa? Aku tak buat benda tu. Betul tak? Kita tak buat dosa ni kerana pertolongan daripada Allah. Satu orang mungkin dia duduk di tempat yang penuh dengan dosa, ada peluang untuk dia buat dosa, tapi terpelihara dia daripada buat dosa. Allah sayang dia, Allah jaga dia, Allah pelihara dia. Sebab itu kehidupan kita ini bergantung kepada apa? Pemeliharaan Allah. Saya selalu sebut kat tuan-tuan, kita jangan overconfident, kita jangan sombong, kita jangan tajuk, kita jangan rasa kita hebat. Jangan gurur, jangan. Kita selalu baca pagi dengan petang. Tuan-tuan baca, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Jangan tinggal tuan-tuan. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Kita habaq kat Tuhan, kita bagi tahu kat Tuhan, ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang maha hayy, hidup, qayyum, yang maha berdiri dengan sendirinya. Ini antara nama Allah yang sangat besar. Bila tuan-tuan nak doa, tuan-tuan seru. Ini yang betul. Seru Allah Ta'ala, bukan seru orang, bukan seru makhluk. Ini pergi kubur, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi. Siapa aja? Ya Syekh, ya Syekh, ya Syekh. Ada. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri, yang maha hidup, birahmatika astaghithu, dengan rahmatmu astaghith, istighathah, aku meminta pertolongan. Pasal itu kita kata minta tolong dengan Allah ya. Ada siapa tak tahu kata di antara apa ciri-ciri Wahabi ialah mengharamkan istighathah. Dia di antara ciri-ciri Wahabi ialah mengharamkan istighathah. Kita ni kadang-kadang bila kita bercakap ni, kadang-kadang kita kena kita yang bercakap ni, kita kena faham apa yang kita nak cakap lah kan. Saya tengok satu dialog, ingat tuan-tuan pun tahu dialog. Dia kata macam ni. Saya tak suka sebut kata Wahabi ni, tapi dia sebutlah Wahabi ni orang yang ikut Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ni saya pun tak ingat, cuma saya tahu dia 1200 macam tu lah.
1200 macam tu. Dia kemudian lah, dia 1200 1208 kalau tak silap saya. Kita pun taklah mengkaji sangat Muhammad bin Abdul Wahab ni. Cuma Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahub, rajin jugalah kita tengok. Muhammad dia 1208 lah kalau saya tak silap pun. 1200 kemudian ni. Dia kata Wahabi ni orang yang pegang pendapat Muhammad bin Abdul Wahab ni lah. Tapi bila kita tengok balik apa yang kenyataan-kenyataan yang disebut oleh perbincangan tu lah, saya tak mahu nak ulas lah kan, benda dah selesai. Ialah benda sebelum Muhammad bin Abdul Wahab. Isu pacak pelepah tamar tu kan, sebelum Muhammad bin Abdul Wahab lahir lagi orang dah bincang lah. Tuan-tuan nampak? Kawan tu tak beranak lagi. Kawan tu bukan kata dia ni, dia tak beranak lagi, dia tak tahu duduk tang mana. Mak dengan ayah dia tak kahwin lagi pun. Abdul Wahab dengan isteri dia tak kahwin lagi, Muhammad tak tahu lagi tak tahu mana lah. Orang dah bincang dah tajuk tu. Jadi macam mana kita nak kata pandangan tu pandangan Muhammad bin Abdul Wahab? Ini satu benda yang sangat acik dalam dunia ni. Pasal itu bila kita kaji balik yang orang duk sandar pada Muhammad bin Abdul Wahab tu pun kita nak kena hati-hati jugalah. Tak baca kunut ni, Muhammad bin Abdul Wahab tak beranak lagi, mazhab Hanafi dah bincang dah tentang baca kunut tak baca kunut sembahyang subuh ni. Hanafi ni dia lahir, Abu Hanifah tu dia lahir 80 Hijrah. Dia wafat 150 tahun. Abu Hanifah lahir ni tahun Al-Imam Syafi'i. Abu Hanifah wafat tahun Al-Imam Syafi'i lahir. Lepas itu tuan-tuan bisa dengar kan, orang kata apa? Orang yang taksub mazhab Hanafi kata apa? Orang taksub mazhab Hanafi kata, tengok, ini yang taksub ni, tengok, Imam Syafi'i nak lahir pun tunggu imam kami mati dulu. Geng-geng yang taksub mazhab Syafi'i ni pun jawab balik, tengok, tok guru kami beranak ya, tok guru dia pun mati. Dia lawan, dia kata dia taksub dia macam tu lah kan, dia kira nak menang. Tapi saya beritahu tak, bismillah pelat. Semua isu-isu ni saya nak cerita kat tuan-tuan, isu-isu tak baca talqin, isu tak baca kunut, isu bismillah pelat, apa lagi, isu apa lagi yang orang kait dengan Wahabi sebut? Tak baca talqin, tak baca bismillah derah, tak baca apa lagi, tak baca Quran di kubur. Ni semua ni, semua tajuk ni sebelum Muhammad bin Abdul Wahab beranak lagi orang bincang lah. Tu dia tuan-tuan, cerita dia. Tiba-tiba bila kawan tu beranak, semua tinggi kawan tu. Yang ni dia panggil apa? Dia panggil tak ketahuan hujung tangkai. Kan? Tak mana tadi tajuk kita? Arafah ni. Kita daripada padang Arafah main padang mana ni? Okey, so dia kata itu yang pertama. Maksudnya tuan-tuan dipelihara oleh Allah Azza wa Jal daripada buat dosa. Terpelihara daripada buat dosa. Yang kedua, ada pandangan yang mengatakan Allah Azza wa Jal tuan-tuan buat dosa juga. Ni tuan-tuan kena ingat, buat dosa juga. Tahun depan tuan-tuan buat dosa juga. Tapi apa maksud dipadamkan? Okey, sekali lagi tuan-tuan kata dia ni dia puasa tapi dia buat dosa ustaz. Ni saya nak bagi tuan-tuan faham ni. Kita kata siapa yang puasa Arafah tahun depan dia diampunkan dosa. Tahun depan dia buat dosa. Kata ulama, siapa yang puasa Arafah tahun depan dia buat dosa, yes, kerana dia manusia. Tang mana hebat puasa Arafah tu? Tang mana function dia? Kata ulama,
Allah akan memberikan taufik untuk dia buat amalan, dia dapat pahala, dan pahala itu akan delete dosa tu. Dia faham tak? Tuan-tuan buat juga dosa. Buat bukan tak buat juga dosa. Tetapi oleh kerana tuan-tuan berpuasa Arafah, tuan-tuan dapat kelebihan Arafah, ganjaran Arafah, tuan-tuan dihidayahkan oleh Allah, diberi ruang oleh Allah untuk buat amal kebaikan, dan amalan kebaikan yang tuan-tuan buat itu bertindak sebagai penghapus dosa. Tak mau puasa lagi? Nampak kan? Masya Allah, tabarakallah, besar. Baik, okey, hadirin mukminin. Kemudian kita tengok sedikit tentang besarnya hari Arafah. Pasal kita kata tadi puasa Arafah tu besar, pasal dia jatuh pada hari Arafah. Cuma saya tahu tuan-tuan akan keliru ni, duk bincang ni, duk penin ni. Mekah wukuf hari Jumaat, Malaysia wukuf, bukan wukuf, Malaysia 9 Zulhijjah hari 1. Tuan-tuan tak payah pening, tak payah pening. Benda boleh bincang. Tuan-tuan puasa hari Jumaat dan tuan-tuan puasa hari Sabtu, senang. Selesai. Jumaat puasa, hari Sabtu puasa. Jadi tuan-tuan berpuasa. Di kalangan para fuqaha mereka bincang. Di kalangan para fuqaha mereka bincang. Puasa hari Arafah ni, kita nak puasa 9 atau kita puasa berdasarkan wukuf di padang Arafah? Pertama, kita sepakat wukuf ni hanya di mana? Tuan-tuan jangan buat pasal pula. Walaupun saya tahulah kawasan tuan-tuan ni Padang Nyu, tapi Padang Nyu ni orang tak ada dalam syariat lah. Kami oleh kerana Padang Nyu kami berbeza matlak dengan Padang Arafah, maka kami berwukuf. Maka hari Sabtu sunyi Padang Nyu, pakat mana? Pakat berimpun di mana-mana Padang pergi wukuf. Padang yang Allah iktiraf ni Padang Arafah ya. Padang Arafah. Pasal itu kita tuan-tuan tak payahlah duk terpedaya dengan terpengaruh nak pi ke Yaman, pi mana ziarah makam tu makam ni. Tak payah. Tuan-tuan, Nabi suruh pi 3 tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Selain daripada tu tak ada, Nabi tak suruh. Tuan-tuan, depa duk bincang ni, betul tak betul Hud di Yaman apa semua. Nabi suruh pi ke? Ni nak pi Wali Songo, Nabi suruh pi ke Wali Songo? Ada orang kita pi Wali Songo. Tak, soalan ni ada tak Nabi suruh pi? Nabi kata ziarahlah Wali Songo. Ada penceramah ini yang jenis penin tadi lah, yang jenis Muhammad bin Abdul Wahab beranak bila, cerita tajuk bila. Tetapi saya dengar ada satu penceramah ni, semua jenis penceramah penin. Nabi menyesal. Pasal apa? Nabi menyesal tak dan jumpa Imam Ghazali. Pasal itu sebelum, dulu dia berkata sebelum bawa bah kena urine test. Lah ni sebelum ceramah pun saya ingat kena urine test. AADK kena mai tunggu di masjid urine test setiap penceramah ni. Pasal tengok cakap macam kena syabu. Sampai tak faham mana keluar benda pelik-pelik pun dia tak boleh rasa kata benda pelik. Tuan-tuan tengok yang cakap merapu ni siapa dia? Yang cakap tak tahuan hala yang dia sendiri pun tak tahu apa dia cakap ni siapa dia? Tuan-tuan kalau tengok merapu, ini siapa ni merapu pelik? Ini kadang-kadang keluar daripada mulut benda-benda merapu. Merepek. Nabi menyesal tak jumpa Imam Ghazali. Imam Ghazali beranak bila ni? Mai bila? Tu pun boleh sebut. Hadirin mukminin. Saya sebut sini kerana ada orang sebut lah. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW suruh kita pergi Mekah, pergi Madinah, pergi Masjidil Aqsa, pergi. Okey,
Di kalangan fuqaha mazhab maka berbeza pendapat kita nak puasa ni ikut mana. Sebab tu tuan-tuan akan dengar ada orang kata kita puasa ikut wukuf, ada orang kata kita puasa. Memang ada pendapat. Kita tak boleh kata lebih kurang lah, memang ada pendapat. Hujah dia. Memang ada hujah. Yang kata kena puasa ikut Arafah, ada kata puasa ikut Malaysia. Ikut tempat masing-masing, matlak. Tempat tengok negeri dia. Saya mudah yang macam ni ya. Siapa yang dia nak pegang dengan, saya ingat fatwa paling pun sama. Bila punya fatwa dia kata siapa yang nak berpuasa mengikut Arafah dipersilakan, siapa yang nak puasa mengikut penentuan Malaysia pun dipersilakan. Tak ada masalah. Tapi apabila mari kepada hari raya, hendaklah raya bersama dengan ulil amri. Raya dengan ulil amri. Pasal itu bila kita salat raya, kita salat pada hari yang kerajaan pemerintah isytiharkan. Itu ahli sunnah. Tapi kalau tuan-tuan nak puasa hari Jumaat, puasa lah. Lepas tu tuan-tuan nak puasa hari Sabtu, puasa. Tak ada masalah. Baik. Jangan pula tuan-tuan buat panggil aku ni. Oleh kerana ada yang kata hari Jumaat, ada yang kata hari Sabtu, tuan-tuan puasa dua-dua lagi bagus. Tapi dia punya style, dua-dua tak puasa. Dia kata aku pening. Pening pasal apa? Ada yang kata ikut Mekah, ada yang kata ikut Malaysia. Lah kali aku mana satu tak ikut. Apa maksudnya? Aku tak puasa terus dua-dua hari. Yang ni bukan masalah pening, bukan masalah qaul, bukan masalah apa dia ni hujah isu. Ini masalah balok. Dan memang tu penyegar duk buat alasan. Orang kita ni kadang-kadang dia pemalas, dia saja buat alasan. Aku pening dah. Pi masjid tu ustaz kata lagu ni, pi masjid tu kata lagu ni, mengaji kot nu kata lagu ni, pi mengaji pening aku. Lah kali aku tak mengaji langsung. Nah, biar tak tahu apa aku tak pening. Memang tak pening. Ini masalah. Baik. Hadirin mukminin. Okey, saya akan sebut kepada tuan-tuan beberapa kelebihan besarnya hari yang dikatakan Arafah. Jom selesai. Tuan-tuan boleh puasa hari Jumaat dan tuan-tuan boleh puasa hari Sabtu. Okey, yang pertama besarnya Arafah adalah kerana Arafah ini ialah hari ataupun ibadah yang merupakan rukun yang paling besar dalam ibadah haji. Sehingga Nabi menyebut Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Haji itu Arafah. Jadi kata ulama, haji ni ada banyak tau. Haji ada tawaf, haji ada sa'i, haji ada meloncat. Nabi tak sebut yang lain tu. Nabi tak kata haji itu tawaf, haji itu sa'i, haji itu melontar, haji itu tak. Nabi sebut haji Arafah. Sebab itu nak menentukan seseorang itu dapat ataupun tidak ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Yang lain kita boleh wakil, tapi wukuf kita tak boleh wakil. Jadi besar hari itu. Dapat nombor satu. Nombor dua, hari Arafah ni lah tuan-tuan kena ingat, hari di mana Allah menurunkan ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa telah sempurna dan telah lengkap agama ini. Hari apa? Ayat apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah menyempurnakan agama. Kata Imam Malik. Imam Malik kata apa? Hari Allah Ta'ala buat turun ayat tu, hari Allah Ta'ala turunkan ayat tu, mana-mana yang Nabi tak ajak, maka dia bukan agama. Kenapa? Kerana benda dah lengkap. Benda dah lengkap. Maksudnya apa yang Nabi tak habaq memang tak ada. Imam Malik dah. Orang tanya kepada Umar Al-Khattab, ya Amiral Mu'minin. Yahudi tanya. Hari apa yang turun ayat tu? Ayat tu turun hari apa? Jumaat. Tu turun hari Jumaat. Di mana? Di padang Arafah. Ketika Nabi melakukan haji perpisahan.
ayat tu turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari itu hari besar, hari Allah Ta'ala isytihar, agama dah sempurna. Nampak? Bila? Hari Arafah. Hadis Bukhari Muslim. Nabi wukuf hari apa tuan-tuan? Nabi wukuf hari apa? Hari Jumaat. Dan tahun ni wukuf jatuh hari Jumaat. Sebab itu Ibnul Qayyim kata, sekiranya wukuf jatuh pada hari Jumaat, dia ada kelebihan. Apa dia? Walaupun yang saya dah sebut dah tentang haji akbar tu tak benar, tak betul, tak ada hadis, palsu, 70 haji semua. Tapi kalau dia jatuh macam tahun ni, jatuh hari Jumaat, berkumpul 2 hari raya. Hari Jumaat tu hari raya, hari Arafah tu hari raya. 2 kebesaran. Banyak kelebihan yang hari Jumaat tu, jatuh pula hari Arafah. Arafah tu sendiri dah besar, jatuh pula hari Jumaat. Hari Jumaat tu pun besar. 2 besar dalam satu waktu. Hebat. Beruntung mereka yang pilih pada tahun ni. Bukan beruntung kerana dapat haji akbar, bukan beruntung kerana dapat 70 haji. Tak, yang tu tak benar. Haji yang besar, tiap-tiap tahun haji besar. Nampak? Cuma hebatlah hari ni hari Jumaat kan. Okey. Kemudian tuan-tuan, hari Arafah ni adalah hari sebagai hari untuk tuan-tuan berdoa. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr, kata Nabi SAW, pasal itu hari itu tuan-tuan jangan lena, jangan pergi berjalan, jangan duk sibuk kalut dengan benda-benda lain. Tuan-tuan perbanyakkan doa. Dan tuan-tuan tak payah terpengaruh dengan nanti dia main lah bila bermula ni apa semua, tak payah duk kira jam, tak payah duk kira time, duk kira wukuf di sana. Kita nak wukuf di Mekah, kita baru nak doa. Hari tu, hari Arafah tu, doa daripada awal, daripada subuh tu, daripada mula hari tu sampai maghrib. Ada saya tahu akan tersebar nanti, dia suruh tengok pukul berapa, nanti dia akan main lah pukul berapa Mekah, pukul berapa Malaysia. Waktu yang Mekah Malaysia tu, waktu tu kita doa. Tak perlu doa. Nabi kata khairud du'a yaumin Arafah. Sebaik-baik doa pada hari manusia berdoa ialah berdoa pada hari Arafah. Baik. Jadi hari itu tuan-tuan doa, hari yang terbaik doa, hari mustajab. Kan? Dan pada hari itu juga hari yang paling banyak Allah selamat keluarkan hamba dia daripada neraka. Artinya hari itu paling banyak Allah ampun dosa hamba-hamba dia. Dalam hadis riwayat Muslim daripada Aisyah, Nabi bersabda, "Ma min yaumin akthar min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang paling banyak Allah membebaskan hambanya daripada neraka melebihi hari Arafah. Hari itu tuan-tuan, hari yang paling aksar, yang paling banyak. Mungkin kita termasuk dalam yang banyak tu, insya-Allah. Amin. Kita bagi laluan pada azan. Sekali lagi saya buat kesimpulan tentang puasa Arafah. Allahu taala a'lam.
Okey, bismillah. Tuan-tuan, satu benda yang saya rasa penting juga untuk saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Hari tu bulan puasa kita ada hari apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni kalau tuan-tuan tengok orang pulun cari tu lah. Tak lena sebahagian kita. Saya pergi, bukanlah saya tak pergi lah tiap-tiap malam, pergi dah lah semalam 2 pergi Masjid Alwi, ramai orang pergi, memang ramai. Tahun ni memang saya rasa sangat ramai, terutama malam 27 yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Tuan-tuan perasan tak? Ulama kata Lailatul Qadar kalau nak banding dengan Arafah, Arafah menang lagi tau. Tuan-tuan setuju tak? Arafah ni dahsyat dia dan sangat rugi kalau orang tak dapat Arafah ni. Pasal apa agak-agak tuan-tuan? Saya dah sebut clue dia. Arafah, Lailatul Qadar. Setuju tak? Lailatul Qadar Tuhan tak bagi tahu apa? Bila dia jadi? Bila dia jadi? Nabi kata taharrau Lailatul Qadri, cari. Arafah kena cari tak? Sebab itu kadang-kadang kita tengok tentang benda yang mudah, orang putih kata take for granted. Benda yang dah tahu dia buat tak apa saja. Walhal Arafah ni Tuhan dah habaq dah bila. Kita dah tahu awal lagi. 1 hari bulan tu kita dah tahu dah. Pasal tu dia kata ni, tahun ni raya boleh jadi tak? Raya haji ni boleh jadi tak macam raya puasa? Kita pun jawab tak mungkin. Dia kata jangan confident sangat ustaz. Itu ustaz juga confident, kata betul kalender kuda silap hari bulan, kalender kuda sana. Yang tu betul. Kalender kuda pun tak boleh pakai. Dia cong kita betul-betul. Kita kempen kata cerok dah suruh beriman dengan kalender kuda. Tak tahu dia kono kita. Tapi raya haji tak mungkin, sebab raya haji kita tengok permulaan. Pasal tu orang tengok awal hari tu ni. Orang dah habaq dah 1 Zulhijjah bila dan 10 Zulhijjah tu hari raya. Dia takkan kalut macam itu. Menaknya kita kalau raya apa pun kita tak kalut.
Pasal orang raya ni kita nak keluar apa? Semayang malam ke siang? Semayang malam ke siang? Siang. Dia habang malam, nak keluar apa? Dia tak keluar lah, tupak tak rebus lagi daging. Yang tu bukan masuk dalam hukum hakam. Dia kata tahu ni tak sah raya saya. Awak ketupat tak ada balut. Tu cerita lain lah. Yang penting mayang raya tu. Tak apalah, tu cerita lain. Tapi saya nak kempen pada tuan-tuan, mari. Ayo tahun ini kita azam, keluarga kita, anak-anak kita. So hari Sabtu pula kalau Malaysia, hari Jumaat pun boleh lah. Gerak semua, bangkit, makan sok, kita puasa. Bagi tahu semua puasa tu ni. Mungkin yang tak pernah puasa kita bangkit. Ini hari yang Tuhan dah bagi tahu. Hari tu Allah dia kata aku terlepas lah. Sayang lah. Aku terlena malam tu. Allah. Arafah tak ada. Kok lah dia mangkit-mangkit tak ada niat. Dia mangkit-mangkit dia tak ada niat. Oleh kerana Arafah ni puasa sunat. Hang lagi duk tak makan boleh puasa. Dia mangkit-mangkit dia nak pi kedai. Dia telefon kawan dia. Selalu hari Sabtu dia duk ajak kawan dia pergi minum. Dia telefon, "Oi, jom pergi minum." Hang ni aku tahulah jemaah pun kadang-kadang. Tapi bagilah ketahuan hari ni Arafah ni. Dia kata Arafah. Betul macam mana? Ada tak boleh? Dia boleh niat pasal puasa sunat. Di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i lagi tak tergelincir matahari, dia boleh niat. Kok lah tuan-tuan tak tahu, sibuk kan, pukul 12 baru tahu kata hari tu Arafah. Tuan-tuan tak makan apa lagi? Jangan dah tiba nasi kandang, sotong, telur ikan apa semua kan, cerah 2 pinggan. Allah dia kata dah lagi apa, hang kena 2 pinggan lah, telur ikan apa semua. Dia nampak Allah Ta'ala bagi luar. So tuan-tuan hadirin mukminin, bahkan kita ni kadang-kadang sedih lah, ramai tak boleh pergi haji kan. Puasa Arafah ni pengganti untuk kita yang tak boleh pergi haji. Kerana orang yang Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia kata apa? Puasa Arafah yang ampun dosa 2 tahun ni hanya disunnahkan kepada orang yang tak pi. Yang puasa padam 2 tahun ni. Tapi tuan-tuan jangan buat alasan pula. Dia kata aku tahun ni tabung haji panggil, aku tolak pasal apa? Pasal aku nak ambil 2 tahun ni. Akai jenuh tu. Akai mak kilau. Bukan mak kilau, 2 kilo. Akai jenuh. Orang yang pergi Arafah lagi terbuka keampunan. Chances mereka untuk Allah ampun. Siapa man hajja falam yarfus walam yafsuqa raja'a ka yawmin waladathu ummuh. Kita Allah ampun 2 tahun. Orang yang pergi haji apa? Man hajja, siapa yang pergi haji walam yafsuq, dia tak buat perbuatan fasik, walam apa lagi? Walam yarfuth, dia tak buat benda dosa. Raja'a ka yaumin waladathu ummuh, dia balik ke tanah air dia seperti hari dia dilahirkan oleh mak dia. Bersih, suci, sesuci kain ihram dia tu. Tu besar. Pasal itu orang yang lepas haji ni dia kena istiqamah. Lepas tu tuan-tuan, kita dapat 2 tahun, dia dapat apa? Kita dapat 2 tahun, dia dapat apa? Haji dengan tuan-tuan pi buat haji, al-umrah ila al-umrah, satu umrah dengan umrah satu lagi, apa dia? Pengampunan. Tuan-tuan buat haji tahun ni, bila pula tuan-tuan nak buat? Tak tahu bila. Di antara haji dengan haji ampun dosa. Bilalah tuan-tuan pergi umrah. Tuan-tuan kena
satu umrah nak pergi umrah pula. Di antara al-umrah ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma. Allah ampun di antara umrah dengan umrah. Tapi jangan buat ada itu aku tak mau pick awal. Haji. Baik. Dan yang terakhir untuk kita pada malam ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita, Allah Ta'ala rahmat kita tuan-tuan. Hari raya haji Yaumun Nahar, lepas tu dia sambung dengan Ayyamut Tashrik 11, 12 dan 13. Kita terkejut, kita 9 Zulhijjah subuh. Sebab itu subuh boleh. Dia kata depa. Lepas tu dia akan nak sebut tentang kita takbir besar daripada raya puasa. Kita boleh takbir satu imam di masjid, habis semayang satu student Arab mai kat dia. Kita kan ada takbir mutlak dengan takbir muqayyad. Kita boleh takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita banyakkan takbir. Student Arab tu mai dekat tu imam. Dia kata, siapa tak takbir? Tu imam tu mungkin dia tak terdedah dengan jadi itu, dia terkejut lah. Dia tak takbir apa? Tunggu raya takbir. Dia kata tak takbir lah. Takbir yang kita akan buat secara muqayyad ni pada 9 Zulhijjah kan. Lepas pada subuh tu imam akan takbir. Tuan-tuan tengok pula main-main 9 duk puasa elok, tu imam takbir balik bantai ketupat. Dia kata, abang siapa balik bukan ketupat? Oh, tu dia lah hang tak pergi masjid. Tu imam takbir dah. Takbir. Hang nak puasa, orang takbir dah. Yang ni make sure bagi tahuan sikit kan. Bagi tahuan. Biar terang tak tahuan sudah. Kita bagi tahuan. Baik. Dan yang terakhir, kita disunahkan memperbanyakkan pada hari Arafah zikir yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu an, baik zikir pada hari Arafah ialah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahul hamd wa huwa ala kulli qadir. Itu kita baca kata Nabi, afdalu ma qult, sebaik-baik zikir pada hari Arafah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan, malam ini kita dah dapat pencerahan daripada sunnah Nabi, daripada hadis-hadis Nabi tentang Arafah, puasa Arafah, kelebihan Arafah, amalan pada hari tersebut. Dia duduk pada kita. Kita ambil peluang itu. Tuan-tuan tak payah cari, tak payah tanya, hari ni hari Arafah ha? Macam tuan-tuan tanya Lailatul Qadar, tak payah. Malam Lailatul Qadar ke? Jadi tak malam? Tak. Kerana Arafah itu sudah diumumkan oleh Allah. Jadi mari kita ambil itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.